Okey Abang Hashim. So saya nak tanya dengan Abang Hashim, untuk mereka yang ada masalah stroke ataupun masalah lumpuh ni, tak kiralah yang baru ataupun yang dah lama mengalami masalah sakit lumpuh ataupun stroke ni, apa yang Abang Hashim boleh kongsikan dan apa yang boleh Abang Hashim kongsikan dan bantu mereka yang ada masalah tu? Kongsikan sikit bang. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita bertemu lagi dalam sesi yang seterusnya daripada Hashim Urut. Okey, berkenaan stroke. Sebelum saya bercerita tentang stroke, saya suka menerangkan langkah-langkah pencegahan sebelum terkena stroke. Okey, pertama sekali bagi orang yang menghadapi kencing manis ataupun darah tinggi, perlulah mereka menghadapi ataupun merawat sakit darah tinggi dan kencing manis tu sehingga sembuh bagi mengelakkan terkena stroke. Satu. Kedua, stroke juga bersangkut rapat dengan keadaan pemakanan kita. Dua, dan seterusnya, dua berkait rapat juga dengan cara kehidupan kita seharian. Okey. Dia sangat berkait rapat. Sebab ramai yang selalunya kita akan terasa sedar bila benda tu dah terkena, barulah kita beralih kepada cara penjagaan. Jadi patut itu jaga dulu tak? Jadi keadaan tu agak sukar. Kerana maksudnya cabarannya sangat mencabarlah untuk kita merawat orang yang kena stroke. Okey. Stroke ni sebenarnya dia, jangan kita berfikiran orang yang kata orang tu orang yang muda pada peringkat usia 30-an hingga ke 30-an, 40-an tu tidak terkena stroke. Boleh juga terkena stroke. Tapi kalau misalnya warga emas, orang yang berusia 60-an, 70-an tu kebiasaannya itu bergantung kepada faktor usia. Bergantung juga kepada faktor keuzuran. Okey, baik. Stroke ni kalau mudah difahami, stroke tu bahasa Inggeris. Yang biasa kita dengar orang cakap lah stroke ni tu sebenarnya bahasa Inggeris. Tapi bahasa yang mudah difahami dalam bahasa kita adalah angin ahmah. Ya. Atau yang kedua, lumpuh berbeza lumpuh. Lumpuh, Stroke, lumpuh angin beza ahmah, lumpuh berbeza. Okey. Stroke atau agama disebabkan penyakit, sesuatu yang memang ada dalam yang dah ada dalam tubuh seseorang. Lumpuh ni disebabkan kemalangan. Kemalangan, contoh yang menyebabkan salah satu anggota tu hilang, ataupun menyebabkan salah satu anggota tu cedera parah, terpaksa dibedah, masukkan besi dan sebagainya. Itu menyebabkan dia lumpuh. Tapi tak mustahil juga stroke boleh menyebabkan orang tu lumpuh satu badan. Tapi stroke juga, stroke ni ada berbagai-bagai peringkat. Okey, dari segi perawatan dari segi perawatan moden, stroke ni biasanya doktor akan menjelaskan kepada kita, iaitu bersangkut paut dengan kita punya blood circulation. Pertamanya doktor akan disebabkan oleh tekanan darah tinggi kita yang terlalu tak terkawal. Ataupun kencing manis kita tu yang dah kencing manis, biasanya kencing manis ni akan bergandingan dua. Kencing manis dan darah tinggi tu bergandingan dan melanda kita dalam tahap yang sukar dikawal. Kan boleh juga menyebabkan kita stroke ataupun lumpuh. Tapi dari segi rawatan tradisional, stroke ni adalah dua perkara yang berbeza dari segi bentuk perawatan. Okey, stroke biasanya berlaku dalam istilah rawatan Melayu, biasanya berlaku sebelum subuh, selepas subuh, sebelum maghrib. Itu adalah stroke. Makna bermaksud dia bersangkut paut dengan cuaca. Biasanya berlaku dalam waktu 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa ketika waktu ni cuaca itu panas. Keadaan cuaca persekitaran itu panas
dan dalam masa yang sama musuh utamanya adalah darah tinggi. Sebab itu saya suka beritahu dengan perempuan, tandanya berlaku keadaan yang sebegitu, cuaca panas kan, dan apa ni, ada pula masalah darah tinggi, dan dalam masalah darah tinggi ini perlulah sentiasa dipantau sehari-hari untuk kita tahu tekanan darah tinggi. Dan kalau boleh, bagi orang yang menghadapi penyakit stroke ni kan, bawa bertenang lah. Jangan selalu stres. Biasa stres tu dia akan tu cakap stroke ni ataupun stroke ni biasanya dia bersangkut paut dengan persekitaran sekeliling. Kan. Dan tak dinafikan juga, kadang-kadang kita dengar ada orang ni kan, dia apa ni, bila dia kerja outdoor, bekerja di luar dengan keadaan cuaca yang panas, tiba-tiba dia kena stroke. Tiba-tiba dia rasa gelap mata, tiba-tiba nak tumbang. Lepas tu tak tahu je dia ketegangan otot. Lepas tu salah satu anggota biasanya muka lah akan menjadi sengit ataupun herut. Okey. Jadi ini disebabkan oleh tekanan darah dan juga haba. Kalau yang macam tu bercedera dengan cuaca luaran, itu dipanggil stroke haba. Kan? Tapi kalau di rumah, tiba-tiba seseorang tu ada sengaja seseorang tu dia pergi bilik air, kan, dalam bilik air tu tiba-tiba dia jatuh, dia collapse. Kan? Kemudian tiba-tiba dia tak boleh bangun. Biasa itu tekanan darah dia melebihi daripada paras yang biasa. Okey, apakah tindakan awal kita bila kita menghadapi situasi yang sebegitu? Pertama, bagi seseorang yang bekerja di luar, di luar tempat yang terbuka ketika cuaca panas terik. Bila berlaku keadaan sebegitu, tuan-tuan dan puan-puan berasa gelap mata dan terasa cuaca sangat panas, kan, tuan berhentilah segera daripada melakukan kerja tersebut. Berehat dan mintalah bantuan rakan-rakan sekerja ataupun tuan sendiri pergi ke mana tempat kedai yang berhampiran. Dapatkan jus timun. Dia ada dua benda yang boleh membantu kita, jus timun ataupun lagi satu buah kundo. Minum dengan segera lah. Bukan yang buah kundo yang di dalam tin ni, ini buah kundo yang fresh. Ambil timun atau buah kundo tu, di blend, jadikan dia jus. Minum. Sejuk, dan jangan diletak gula dan sebagainya, dan diminum. Dia akan mempercepatkan penurunan haba di dalam tubuh badan kita. Okey. Itu jika dia buat kerja. Okey, bagi orang yang mengalami stroke di rumah, tiba-tiba dia di rumah ke ataupun di tempat kerja ke, tiba-tiba dia pergi bilik air dia ke, tiba-tiba dia jatuh dan berlaku ketegangan otot dan sebagainya. Okey, jangan kita panggil kawan-kawan kita, secara segera angkat pesakit tersebut, terus dibawa dalam kereta dan hantar ke hospital. Jangan buat begitu dulu. Apa tindakan yang awal perlu kita buat, iaitu bila seseorang ni berlaku keadaan yang tiba-tiba dia jatuh stroke, kita keluarkan dia daripada tempat yang dia jatuh tu. Kemudian kita bawa di tempat yang terbuka, yang senang cakap yang selesa, yang lapang. Kan, dibukakan kipas angin, pengudaraan yang baik lah. Ya, pengudaraan yang baik. Kemudian kan, jangan dibaringkan pesakit tersebut. Okey. Kan, ambil kerusi, dudukkan pesakit tersebut. Bila dia duduk sebegitu, kenapa tidak boleh dibaringkan? Sebab apa? Bila kita biasanya bagi pesakit yang tiba-tiba dia collapse dalam bilik air dan sebagainya, bila berlaku sebegitu, serangan utamanya adalah disebabkan tekanan darah tinggi yang melampau. Jadi bila seorang sedang dilanda tekanan darah tinggi yang tidak stabil dan melampau, janganlah dibaringkan, kerana bila dibaringkan, jantung kita akan bekerja dengan keras dan dia akan menghantar pengaliran darah kita ke otak, menyebabkan salah satu saraf otak kita boleh menyebabkan dia pecah. Jadi apa tindakan awal kita baringkan diri, kita dudukkan diri di kerusi. Kemudian sama juga, bertindaklah awal dengan bagi dia jus timun. InsyaAllah. Bagi dia jus timun, itu bagi dia rehat dalam masa 20 hingga 30 minit. Setelah itu barulah kita bawa dia ke hospital. InsyaAllah, izin Allah, selepas selesai rawatan di hospital,
pesakit tersebut kalau dia berkeadaan yang tidak berapa serius, setelah daripada hospital, insyaAllah besoknya dia boleh berjalan seperti biasa. Tapi kalau seandainya diizinkan Allah atau ditakdirkan Allah dia terkena juga stroke stroke yang mana boleh dirawat, iaitu dipanggil sekadar mild stroke. Okey. Setelah selesai rawatan di hospital, pesakit stroke ni bila dibawa balik ke rumah, bolehlah dipanggil tukang urut. Pengurut untuk merawati pesakit stroke tersebut. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, suka saya berpesan, bila panggil tukang urut, pastikan panggil tukang urut yang berpengalaman dari segi saraf, dari segi otot dan juga dari sendi. Kan Kemudian panggillah mereka. Tak boleh sebarang je lah bang ni. Bukan apa, ditakuti kalau misalnya kata kita panggil seseorang tukang urut yang katakan yang tidak berapa berpengalaman, kan dia akan menyebabkan satu tindak balas yang tidak berapa bagus kepada pesakit tersebut. Otot cedera dan sebagainya kan. Ada sebab apa, benda ni banyak pengalaman daripada pesakit juga yang berkongsi dengan saya. Kerana dia cakap dah cuba dah Tuan Haji pergi ke sana, pergi ke sini, berurut dan sebagainya. Padahal sebab benda ni bukan kita nak mengatakan pengurut tersebut tidak bagus. Tidak. Sebab penyembuhan tu Allah yang bagi. Betul. Kita yang berikhtiar. Tapi setidaknya kita cari yang betul-betul yang berpengalaman lah. InsyaAllah. Okey, baik. So abang dengan Abang Hashim Urut ni, kalau abang didatangi oleh pesakit yang mengalami stroke ni, abang akan melakukan apa bang? Adakah urutan saja ataupun urutan berserta dengan kiropraktik dan sebagainya? Boleh jelaskan sikit bang? Baik, bagi seseorang yang memerlukan khidmat urutan saya untuk orang yang sakit stroke, apa tindakan awal saya? Pertama, saya perlu berjumpa dengan keluarga pesakit tersebut. Iaitu saya perlu jumpa yang sakit stroke tu, sebab saya kena tengok fizikal dia bagaimana. Kemudian baru dah dengan bersama saya perlu tahu siapakah yang menjaga pesakit tersebut. Sebab kalau kita just cakap dalam perbualan menggunakan handphone, kita dapat gambaran yang jelas macam mana keadaan macam mana keadaan dia, kan. Jadi bila saya dah dapat dah berhadapan, pergi melawat dan berjumpa pesakit tersebut, berjumpa ahli keluarga yang menjaga pesakit tersebut, jadi di situ saya tak akan buat rawatan sebanyak 10 kali berturut-turut. Biasanya saya akan minta izin selama 3 hari berturut-turut, ataupun 5, bergantung pada keadaan pesakit tersebut, situasi dan keadaan pesakit tersebut. Paling lama pun 5 hari berturut-turut. Tetapi ada syaratnya. Syarat yang pertama, kerana pesakit dan penjaga tersebut mesti berkongsi dengan saya, berkawan rapat dengan saya, kerana dari segi apa saja ikhtiar saya untuk merawat pesakit tersebut, apa saja knowledge yang saya ada atau ilmu yang saya ada, saya akan kongsikan dengan pesakit tersebut dan yang menjaga tersebut, kan, untuk diamalkan. Dan saya tidak menolak juga, saya menggalakkan juga, saya katakan pesakit tersebut biasanya doktor akan buat rawatan susulan, mana-mana mencadangkan kepada pesakit stroke tersebut dengan kaedah fisioterapi, kan. Fisioterapi perlu kerana bagi seseorang yang kena stroke, yang mengalami kelemahan daripada segi otot. Biasanya orang stroke ni bila otot tu tak bergerak, dia akan lemah, namanya otot lemah. Biasanya doktor akan mencadangkan bagi pesakit tersebut dalam seminggu sekali ataupun sebulan 2 kali, pesakit tersebut perlu menjalani kaedah fisioterapi. Kalau bagi saya sebagai perawat tradisional, saya akan mulakan dengan kaedah chiropraktik. Saya akan membetulkan sendi pesakit tersebut bergantung kepada kemampuan mereka. Kemudian saya akan urut dan saraf untuk satu badan. Kemudian saya akan mencadangkan pada pesakit tersebut, iaitu mengamalkan berbekam darah. Sebab apa? Untuk memulihkan peredaran darahnya. Sebab perlu dipaham,
stroke biasanya bersangkut paut, kalau istilah doktor dia panggil blood block. Setengahnya pengamat urutan dia faham bila dia mengurut soalan pesakit stroke, dia akan beritahu dengan pesakit tersebut, oh tuan ini mengalami ada saraf yang terhimpit ataupun tersepit. Tetapi kalau kaedah dengan urutan saja, biasanya dia tidak akan menyelesaikan masalah. Bagi pengalaman saya, bagi orang yang kena mild stroke, bila kita dah buatkan, kita mulakan dengan membuat buat rawatan secara chiropraktik, iaitu dengan memperbetulkan sendi, kemudian baru kita sulami dengan urutan. Keperlu saya akan bekam angin pesakit tersebut. Alhamdulillah, dalam berapa kali serta rawatan tersebut dalam masa lebih kurang dalam masa 2 jam, alhamdulillah pesakit itu boleh berjalan seperti sedia kali. Alhamdulillah. Ini bagi, jangan salah faham ya, ini bagi pesakit stroke yang dipanggil mild stroke, stroke yang ringan. Okey. Jadi begitulah. Dan seterusnya saya akan kongsikan dengan pesakit tersebut kerana apa yang boleh dijaga, apa yang perlu dijaga, apa yang perlu dielakkan dan yang perlu diamalkan. Sama ada secara teori atau praktikal, ataupun secara moden ataupun secara tradisional. Dia perlu bergabung. Dia tak ada mengatakan okey yang tradisional yang terbaik, yang moden ni tidak bagus, tidak. Dia perlu bergabung bersama-sama. Okey. Wassalam. Okey bang, terima kasih bang atas penjelasan tu. So kita fahamlah untuk penjagaan pesakit stroke ni dia memerlukan maksud dia komitmen daripada pelbagai lah. Sama ada abang sebagai seorang perawat, pesakit itu sendiri dan juga keluarga yang menjaganya. Betul bang Okey bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.